Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Alhamdulillah kita telah masuk kepada sesi tanya jawab pagi Ahad 3 Oktober 2021 bersamaan dengan 26 Safar 1443, siri yang ke-37. Siri yang ke-37. Para jemaah sekalian, kita tengok kepada soalan kita ni. Soalan kita yang pertama, apakah prosedur membersih dosa mengumpat? Sebagaimana dalam kuliah Maghrib, Abu Anas ada menyebut tentang prosedur membasuh, menyucikan majlis makan orang, dosa mengumpat. Minta bagi penjelasan. Kita kata Alhamdulillah, ini di antara pelajar yang peka. Yang peka dengan pengajian, dia tahu. Mungkin masa tu saya pun habiskan silibus ataupun syarah kitab, kita tak detailkan huraian. Jadi di sini kata di para ulama, telah banyak nas-nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang memberi amaran keras tentang bahayanya lidah kita ni. Ramai akan dihumban ke dalam neraka di atas muka dia dengan sebab hasaidu alsinatihim, punca mari daripada lidah. Allahu Akbar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam, tulis kata-kata Nawawi ni, kita besarkan dia. Ketahuilah, annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalam. Sepatutnya seorang yang beriman itu menjaga lidah dia daripada semua jenis percakapan. Illa kalaman zaharat fihi al-maslahah, kecuali ucapan kata-kata yang ada manfaat, ada maslahah. Wa matastawal kalam wa tarku fil maslah, apabila kita bercakap dan kita diam sama banyak, fasunnah al-imsak, yang sunnahnya diam lebih baik. Manakala aku bercakap ni sama banyak dengan mudarat, berhentilah, tak usah bercakap. Kalau bercakap lebih baik, baru kita bercakap. Allah. Kerana percakapan yang harus, dia akan pergi kepada yang haram atau makruh. Begitu juga banyak adab-adab kita ni, mula-mula adab, lepas tu jadi biadab. Na'udzubillah. Maka di antaranya, bagaimanakah taubat orang yang mengumpat? Bagaimana nak taubat? Macam ni saya cuba ambil kata-kata ulama. Dia kata, fal wajib, wajib bagi seorang yang mengumpat orang, yang pertama sekali at-taubatu ilallah, dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla daripada maki orang, perli orang, istihza, duk main-main dengan orang itu. Kena taubat dulu. Yang kedua, dosa yang dah lepas. Yang akan datang ni insya-Allah kita jaga. SOP, tak mengumpat orang. Tapi yang dah lepas macam nak buat? Sudah pun bercakap orang. Fal wajibu an nadam ala fi'lihi, yang wajibnya kita kena menyesali di atas perbuatan kita yang lepas. Kena sesal. Dan setakat sesal saja, kita kena minta halal, minta maaf dengan orang yang kita zalim. Kalau kita kenal orang tu, ataupun kita ada ruang untuk kita pergi minta halal, kita jumpa dengan dia, minta maaflah kita dua ni macam-macam kan, sesalah makan ke, salah cakap ke, jangan direct sangat, indirect. Kalau direct sangat, dia akan timbul benda lain. Baik, kalau tak jumpa cari, macam mana nak buat?
Orang yang kita maki itu sudah tak jumpa cari. Nak jumpa tak boleh. Macam berlakunya umpatan di alam maya sekarang. Kita duduk di sini, kita umpat orang entah di mana. Kaifa natub, bagaimana kita nak bersihkan dosa kita itu? Kata di para ulama, kita kena istighfar. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa orang yang aku umpat dia. Satu. Yang kedua, wassana alaihim, kita kena puji balik dia di tempat yang kita hina dia. Di mana kita hina dia? Di Facebook. Kita puji balik orang ni. Minta maaf lah dulu saya tuduh fulan sebagai gini-gini, sebagai apa sajalah, sebagai pembawa ajaran sesat ke, terjebak dengan ajaran-ajaran yang salah ke, kita kata. Tiba-tiba kita tahu dia tak bersalah, kita dah umpat dia, maka kita kena puji balik. Alhamdulillah, ustaz tu mengajar betul, kita je salah. Cuma timbul lagi soalan tentang kita kena pergi direct minta maaf ke tidak, ataupun cukup secara umum. Maka kata di para ulama, sekiranya minta maaf direct tu boleh, itulah yang sepatutnya. Tetapi kalau tak boleh, bahkan bila kita minta maaf, dia terus berasak, berapi, bukannya menjadi harmoni, lagi dahsyat, maka kita bolehlah kita minta maaf secara umum saja, tak payah direct sangat. Sebab boleh mengeruhkan suasana dan hubungan. Itu di antara ringkas lah. Kalau tuan-tuan nak tengok yang panjang, cuba tengok di dalam syarah kita kepada kitab Penawar Bagi Hati, ataupun kitab yang lebih detail, kitab Bimbingan Mukmin. Di sana ada, cari tapak tajuk, bagaimana bertobat daripada mengumpat. Detail, panjang, ana syarah kata-kata ulama ini. Baik, kita pergi kepada tajuk yang kedua, ada kaitan dengan lidah, dengan mengumpat tadi. Oh, tajuk dia betul ni. Tajuk yang kedua, soalan yang kedua, apakah hukum kita berbincang isu yang hangat di dalam media sosial sekarang, iaitulah isu pembongkaran. Tuduhan kepada orang melakukan benda tak baik. Penderaan seksual. Apa nama kat orang putih ni? Yang pentingnya penderaan seksual ni daripada orang-orang yang kita tak sangka. Macam mana sikap kita sebagai orang awam. Ini penting sangat ni. Garis panduan ni perlu. Yang pertama, kalau kita tahu orang buat tak baik, kita tahu dalam bahasa ilmu qada, ilmu perundangan, wuduhi syamsi, seperti matahari di siang hari, maka wajib kita tampil untuk bawa bukti tuduhan tersebut kepada pihak yang berkuasa, supaya tindakan itu diambil dan disekat daripada maksiat yang sedang berlaku itu. Lebih-lebih lagi maksiat yang tersembunyi lagi sukar untuk kita bongkar, kalau kita tahu. Baik, kalau kita tak tahu, orang cakap, wajib kita diam. Sebab menuduh orang baik berzina, liwat dan seumpamanya fahisyah, ini dia masuk dari bawah hukum qazaf. Qazaf ni mana kita tuduh orang baik buat benda fahisyah, sedangkan kita tak ada bukti. Kita tak ada orang tu cakap, biar dia yang cakap, awak apa cakap? Ini bahaya. Maka para jemaah sekalian, jangan kita masuk campur dalam perkara yang kita tak ada bukti, tak tahu. Cuma orang yang ada bukti, biar dia buat kerja. Yang tak ada bukti, diam-diam berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang betul-betul supaya kami dapat ikut, dan tunjukkan kami yang salah tu salah supaya dapat kita kutuk. Bukan kita kutuk lah, kita jauhi. Betul balik ayat. Tak perlu kutuk, bukan kerja kita mengutuk orang. Saya tarik balik. Tunjukkan yang salah supaya kita jauhi. Baik.
Habis, apa sikap kita Ustaz? Apa sikap kita Abu Anas? Sikap kitanya, Allah Ta'ala selamatkan tangan kita daripada maksiat, daripada terjebak dengan kemungkaran, maka kita selamatkan lidah kita, selamatkan tangan kita daripada menulis, share benda-benda yang kita tidak ada bukti. Dia ada bukti, biar dia lah buat. Kita yang tak ada bukti, tak payah menyerang. Dan satu lagi, kepada sahabat-sahabat saya yang bersimpati dengan mana-mana pihak, jangan ta'assub, jangan melampau puji orang. Kita bukan hidup dengan orang ni, kita bukan hidup dengan orang ni. Saya tak hidup dengan si fulan, saya tak pernah berjalan dengan dia, saya tak pernah berkawan dengan dia, saya tak pernah bersahabat dengan dia secara nyata. Saya cuma ikut program dia. Ikut apa? Program dia. Ikut dengar-dengar ceramah dia. Sangat menarik. Tetapi saya tak pernah kenal dia secara peribadi. Kenapa kau nak bela dia? Awak jaga dia 24 jam. Awak ikut dia punya program. Awak, kalau tidak, diam-diam. Tak usah sokong, tak usah kecil. Kalau kita sokong, kita bukannya tahu benda gaib. Kita benda tahu benda gaib, benda tersembunyi. Kalau benda zahir, selesai. Tapi benda sembunyi, kita tak tahu. Kenapa kita nak bela sangat? Maka kita duduk jalan tengah. Di antara hadis 40 yang disebut oleh Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda Islam yang baik itu orang itu meninggalkan benda yang tidak ada tugasan kita untuk mencari benda tu. Ni saya tengok ada dua pihak. Dua pihak ada yang kutuk, confident 100%, orang Arab kata 100%. Yang pentaasuk pula gini, confident 100% orang ini tak bersalah. Kita kata diam-diam. Awak tak tahu benda gaib, awak tak tahu benda zahir, tak payah duduk sibuk-sibuk. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Kita serahkan urusan ini kepada pihak yang berkuasa. Orang yang ada bukti boleh bongkar, teruskan tugas. Kita yang tak ada bukti, diam-diam. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok jadi di Facebook kita ni, kita tak masuk campur dalam urusan ni. Kita ya, campuran kitanya berdoa, ya Allah, arinal haqqa haqqa, tunjuklah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Biar orang yang ada tugasan, yang ada maklumat buat kerja, kita just duduk pelik. Ni pelik ni, kadang-kadang orang ta'assub ni macam kita tu malaikat yang kita tahu benda gaib. Macam kita menjaga tugas kawan ni. Jangan kita jadi saksi kepada benda yang kita tak tahu. La. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Yashhaduna wala yustashhadun. Mereka tampil menjadi saksi sedangkan tidak diminta. Saya bersaksi dengan Allah bahawa fulan orang baik. Mau tahu mana benda gaib? Tengok, banyak dah hadis-hadis yang kita baca. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang kita kata orang ni ahli syurga, sebab walaupun kita nampak dia mati syahid, nak confirm tak boleh, sebab kita tak tahu benda gaib. Jadi dalam masalah benda-benda gaib, benda yang tersembunyi, baiklah tuan-tuan dan puan-puan ambil sikap tawakuf, diam, berdoa, minta Allah tunjuk yang benar. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, panjang soalan dia. Masalah bercerai suami isteri. Untuk rujuk suami nak rujuk pada isteri dia. Dalam siri yang lepas, suami khianat pada isteri, dia rujuk, dia cerai, lepas tu dekat nak habis iddah, dia rujuk balik. Dalam kitab kita ni, kitab hadis 40, kita masih lagi syarah hadis 40. Tuan-tuan tengok dalam hadis 40 yang ke 32 kah? Yang hadis la darara wala dirar, tak boleh beri mudarat. Di antara mudaratnya suami khianat. Dekat dengan nak habis tamat iddah dia mari. Dek, ya, isteri ingat ke? Mari nak hantar barang-barang lah, sebab nak habis iddah 5 hari lagi. Rupanya, tak, mari nak khianat. Aku rojok kamu. Lah.
tambah pula iddah 3 bulan. Kawan tu nak habis iddah nak kahwin dengan orang lain dah, contohlah. Jadi timbul soalan, adakah rujuk suami itu berhak kepada dipersetujui oleh isteri ataupun tidak? Mengikut dalam fiqh kata, dia kata i'lamu zaujah birraj'ah la yushtaratu la yushtarat al-izin. Ini dia kata. Jadi tak syarat. Kalau suami itu dalam iddah lah, iddah ni boleh 3 kali ya. Dia 3 kali iddah. Mana rujuk cerai kali yang pertama, nak habis iddah dia rujuk balik sekali. Kemudian dia cerai pula 2 kali. Yang ketiga tak boleh lah. Mana 2 kali lah boleh. Mana rujuk itu tak perlu kepada persetujuan isteri. Sebab dia masih lagi di bawah ismah, masih lagi isteri itu di bawah jagaan suami itu. Cuma dia ambil tempoh bertenang sekejap. Nak teruskan ataupun nak sambung balik. Sebelum habis iddah dia boleh rujuk. Dah habis iddah tak payah rujuk lah. Kena akad nikah lain. Cuma ada juga orang tanya. Ni tanya luar soalan. Saya nak cerita selalu lah. Senang. Kadang-kadang orang ni dia balik rumah. Yalah mungkin masih lagi suami isteri. Cuma bercerai. Dah 3 bulan dah ni. Berpisah. Lain macam kan. Tengok isteri duduk seorang. Yang panggil yang balik. Yang kawan tu kena yang cair selalu. Berjimak dua tu. Sah kata sah rujuk dia. Ini masalah. Dia panggil al-raj'ah bil fi'li. Sah ke tidak? Dia kata kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i, dia kata oleh kerana nikah dulu dengan lafaz, fala takunur raj'ah illa bikalam. Nak rujuk juga kena cakap. Kena kata aku rujuk. Kalau sakat pergi buat benda tu, tak jadi rujuk. Nanya betul. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan, dia kata sihhatur raj'ah bil fi'li. Sah dah rujuk kalau dia buat. Kalau kamu buat, takkanlah tak. Yalah, kuat juga tu rujuk. Itu perbuatan dengan tu. Wallah, ini benda khilaf, saya serah ke pejabat qadi. Tuan-tuan selesai di sana. Cuma ini hukum secara atas kitabnya macam tu. Baik, soalan yang keempat, saya ingin bertanya. Adakah berdosa wanita yang haid berwuduk sebelum tidur? Oleh kerana dah biasa, tiba-tiba sudah ambil masuk tandas, kita pun wuduk. Boleh ke tidak? Jawab dia, kata Imamun Nawawi rahimahullah, wa ashabuna muttafiqun. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan ittifaq la yustahabbu, tidak sunat. Tidak sunat bagi wanita haid dengan nifas berwuduk qabla naum. Sebab wuduk itu tidak memberi kesan kepada hadas dia. Tapi kalau haid dah putus, tak ada darah dah, fa in kanatil haid qad inqata'at haidatuha. Kalau haid itu sudah putus dia punya tempoh haid, sarat kal junub. Dia jadi macam orang berjunub. Boleh je dia ambil wuduk. Ini dari sudut sunatnya, dari sudut sunat. Dari sudut soalan tadi berdosa ke tidak, jawabnya tak berdosa. Cuma wuduk itu tak ada kerja, sebab tak memberi kesan kepada kalau orang junub lain. Orang yang berjunub memang disunatkan setelah selesai junub dia, selesai dia punya persetubuhan nak tidur, pergi basuh dia punya kemaluan dan berwuduk untuk nak mengurangkan janabah. Sunat. Ini masalah haid dengan nifas. Tak sunat. Cuma ada juga sebahagian ulama, sebahagian kecil, anda tengok dalam pandangan Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan dalam bernama Yastaftunaka, dia kata pandangan dia wanita yang haid ni boleh juga berwuduk untuk tidur. Wallahu a'lam. Jadi saya pilih ambil yang pertama tadi lah, kata-kata Imam Nawawi. Dia kata la yustahab, tidak sunat. Tapi soalan puan kita ni, dia kata berdosa ke dia? Saya terlupa. Sebab dah jadi kebiasaan, kita kata tak berdosa. Tapi kalau nak kata sunat tidur kena wuduk, tidak sunat. Ikut pandangan Imam Nawawi dan ulama mazhab Syafi'i. Baiklah. Soalan yang kelima, saya bertugas sebagai imam di sebuah surau. Jemaahnya 10 hingga 15 orang.
orang yang sudah uzur-uzur, sudah tua-tua, tak boleh berdiri lama. Pagi Jumaat, saya bagi 2 surah sajadah. Separuh rakaat pertama, separuh lagi rakaat yang kedua. Sempurna ke solat? Sempurna, tuan. Yang pertama sekali, tuan telah melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Iza shalla ahadukum linnas. Kalau kamu jadi imam kepada orang, falyukhaffif, kamu ringankan. Kalau ada orang dhaif, orang lemah, orang yang tua-tua, kita jangan panjangkan bacaan. Tapi kalau orang sihat-sihat walafiat, boleh teruskan. Nah, itu kita kena bezalah. Dan Nabi kata apa? Wa iza ahadukum li nafsi falyutawil masya. Kalau sembahyang seorang kamu sunat, panjanglah lagi kaki kamu kuat. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Maknanya tindakan tuan tepatlah dengan arahan Nabi ni. Tapi kalau kita tengok belakang kita tu biasa-biasa je. Orang tua-tua yang datang pun duduk atas kursi contohnya, atau duduk atas lantai, boleh je kita panjangkan. Maknanya kena ada tafahum lah. Kena ada tafahum, kena ada persepahaman di antara imam dengan makmum. Dahlah 10 orang, tak boleh bincang kot. Tuan-tuan, kalau saya baca surah sajadah, rakaat pertama, rakaat yang kedua surah Al-Ata, boleh tahan ke tidak? Kita boleh, Ustaz. Terus, jangan bergoyang lutut. Kurangkan. Tapi tak salah, untuk imam bagi 2 surah itu boleh. Dan bagi minggu pun boleh. Contohnya, minggu ni saya baca surah Al-Ata Al-Insan, minggu depan surah sajadah. Lebih baik daripada duduk cut, ambil potong sikit. Wallahu a'lam. Potong tu maksudnya ayat ni, gitulah, tak habis surah. Boleh ke minta jelaskan perbezaan antara wasiat, bahasa Melayu kata wasiat, Arab kata wasiyah, dan hibah? Boleh ke? Oh, boleh. Wasiat itu apabila kita beri kepada orang selepas mati. Itu nama dia wasiat. Kita kata 10,000 ambil, beri kepada masjid, beri kepada pondok Sungai Durian setelah aku mati, daripada harta peninggalan dia, tarikah dia panggil. Maka wajib keluarga dia kena ambil 10,000, 100,000, ikutlah setakat mana yang dia ada. Yang pentingnya wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 harta peninggalan dia setelah ditolak hutang, ditolak perbelanjaan pengurusan. Maka kita boleh tunaikan wasiat tak lebih daripada 1/3 harta pusaka. Itu wasiat. Adapun hebah ni kita beri waktu hidup, beri sungguh. Jangan beri nama. Ini ramai mak ayah ni bagi nama je. Anak dia tak tahu pun harta kat mana, hutan mana dia punya kebun. Itu dia panggil helah, nak larikan daripada harta pusaka. Ini perbuatan yang berat. Kamu dah larikan harta pusaka dengan semata-mata dan melarikan nama. Bila mati orang mari tuntut pusaka, tengok, nama saya weh. Ini nama orang ni. Sedangkan penama tak tahu pun harta tu. Kalau nak bagi hebah, dia kata apa dia? Bisyarti an yahuzahul mauhub. Orang yang diberi itu memiliki harta itu sebelum mati. Mati siapa? Sebelum matinya pemberi al-wahib, pemberi hebah. Kalau mati tak boleh lah, dia bertukar. Contoh, dia kata aku nak bagi benda ni, tapi belum ambil lagi dia mati. Dia jadi pusaka. Ini tuan-tuan kena perhatian lah. Jadi itu beza di antara pusaka dengan wasiat. Pusaka waktu sudah mati, pusaka pula. Hebah diberi waktu hidup. Wasiat diberi selepas mati. Tak lebih daripada 1/3. Adapun tarikah itu untuk orang penerima biasa. Cuma timbul lagi soalan, boleh tak kita hebah kepada anak-anak? Macam kita sekarang lah, ni kan, kita hebah ni kepada siapa? Kepada anak-anak. Jadi kata dia ulama, boleh kita hebah kepada anak-anak, tapi jangan nampak zalim. Anak yang sayang kau beri banyak, yang tak sayang kau biarkan dia. Kadang-kadang anak hak pandai bodek ni,
body ayah ni. Ayah nak gimana, ayah nak apa. Dengan minyak wangi, minyak angin hari-hari tu gosok beti ayah, akhir kali dapat semua harta. Lah, itu haram perbuatan itu. Tidak benar. Maka jumhur kata, kalau kita nak beri kepada anak-anak, tengok keperluan lah. Tengok keperluan. La yajuz, majoriti ulama kata la yajuzu at-tafdil. At-tafdil kepada sebahagian anak yang boleh menimbulkan perbalahan anak-anak. Jangan. Jadi kalau kita, eloknya kita taswiyah, beri sama. Adakah taswiyah di sini ikut faraid? Yang mengatakan kalau taswiyah ikut faraid, laki-laki 2, perempuan 1 lah. Dia dalam heboh ni tak syarat sama faraid. Nak bagi sama banyak pun tak apa. Tapi jangan menimbulkan pilih kasih. Sebab apa? Sebab ada sebahagian orang ni, kalau kita beri kerana keperluan tak apa. Contohnya orang ni ada anak 5 orang. 4 orang Masya Allah bekerja. Yang ni engineer, yang ni pilot, yang ni doktor, yang ni cikgu. Ada duit. Alhamdulillah. Pasangan pula bekerja juga. Lagi banyak harta. Yang seorang ni kurang pendidikan. Kita kata sama ada lemah pemikiran ke. Yang pentingnya kurang lah salah seorang ni. Tak ada kerja sendiri. Boleh tak? Bolehlah kita beri lebih sikit. Bagi tahu kepada adik-adik dia, aku bagi ni tanah ni kepada abang kau ni, adik kau ni, sebab semua Alhamdulillah Allah bagi rezeki, yang ni tak ada, aku bagi awal-awal lagi. Nanti pusaka bagilah sama banyak. Ikut faraid, tapi yang sekarang nak hebah ni. Boleh kita beri sedemikian itu. Baiklah. Para jemaah sekalian, boleh tak kita tarik balik hebah? Jangan. Nabi buat bandingan yang sangat jijik. Nabi kata apa? Dalam pandangan dalam hadis, Nabi kata al-aidu. Dengar ni. Al-aidu fi hibatihi, orang yang beri hebah kepada orang, dia ambil balik. Macam anjing muntah, dia jilat balik. Berat. Berat ke tidak dia punya? Perumpamaan ini agak jijik lah. Jangan bagi pada orang. Dia kata orang yang boleh bagi kepada orang ni, ambil balik siapa dia? Dia kata bapak yang boleh ambil. Ayah dia dibenarkan ambil. Sebab ayah dia tu ada kuasa besar lah. Boleh jadi bila dia bagi anak dia lara. Tarik balik. Baiklah, para pelajar sekalian, kita pindah kepada tajuk lain. Mana hadisnya? Al-aidu bi hibati ini. Soalan yang ketujuh. Dalam media sosial, ramai ustaz-ustaz dan NGO yang minta derma. Tak. Macam kita lah juga. Kita tak minta, letak nombor akaun je, senyap gitu. Kalau hari-hari saya duk minta, tuan tu apa lari? Apa ustaz ni asyik minta derma je. Tapi kita tak minta, kita tulis nombor akaun je. Nak bagi, tak bagi sudah. Tak. Tapi NGO ni macam-macam ni. Promosi sana sini, ambil orang miskin nangis-nangis, ni derma. Ambil orang pergi tengok rumah orang buruk, masuk ambil gambar siap dengan rumah bersepah macam ini, macam mana je? Kita kata kita kena jaga orang, kena jaga maruah orang. Jangan pergi ambil gambar dalam rumah tayang semua. Tuan pula tersengih kat situ. Hina kawan tu, tuan-tuan. Satu dunia, bukan satu Malaysia, satu dunia orang tengok. Kalau kita nak ambil juga, kita ambil lah rumah, nampak rumah uzur, rumah buruk, rumah yang perlu dibaiki, dibaik pulih contohnya. Bolehlah kita tak elan tu, tapi jangan sampai menghina orang tu. Baik. Soalan dia nya, zaman Nabi bagaimana cara ambil derma? Ada ke elan macam ni? Sering juga orang bisnes makanan contohnya. Minta orang ramai sponsor. Dia ada kedai makanan. Dia panggil bakul makanan RM50.
kami akan bawa bako ni pergi rumah orang miskin yang kita ada senarai asnaf. Macam mana sebenarnya tu? Kita kata tidak jadi masalah. Cara nak kutip derma, nak ambil infak, bagaimana cara, itu satu teknik marketing yang dia izinkan sekiranya tidak ada penipuan, tidak ada penghinaan kepada orang. Kalau kita guna video ni sampai peringkat mengaibkan keluarga orang ni, lah. Ada setengah orang ni, dia panggil viral. Viral ni masalah juga tuan-tuan. Dia pergi ambil gambar rumah buruk. Kemudian yang sebenarnya keluarga dia ni senang pun. Dah ada pun rumahnya. Dia tak duduk. Ini bahaya. Kita kena hati-hati. NGO pembongkar ini jangan mengaibkan orang tempatan. Satu lagi perangai. Ini perangai tak baik. Mari kampung kita bawa tim video 4-5 kamera, ambil gambar rumah orang miskin, tak tahu cerita asal usul, kita tahu orang post gambar miskin, mari buat perangai macam ni. Ini juga mengaibkan orang tempatan. Jangan. Pada hulu min abwabiha, nak masuk kampung orang, masuk melalui jalan, cari penghulu, cari imam, cari ustaz di sini ya. Saya nak bagi bantuan rumah orang ni, minta siasat dulu. Baru ni ada seorang sahabat saya daripada Singapura. Ustaz, kami nak bagi duit ni lengkap untuk rumah ni. Bila saya tanya sahabat kita yang NGO di kawasan tu, dia kata, Ustaz, rumah ni kami dah baiki, memang perangai dia orang tu macam tu. Nak kata apa? Kalau orang luar nak masuk. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan dalam masalah ini. Maklumat disampaikan, tetapi aib orang disembunyikan, dan biarlah kita sama-sama membantu dengan cara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tak ada iklan-iklan, tapi Nabi ada cara. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Jarir, dia kata satu hari kami duduk dekat Nabi SAW, tiba-tiba datang puak-puak kabilah Mudar. Baju lusuh, pakaian koyak, memang miskin, nampak sangat kemiskinan mereka itu. Duduk dekat Nabi SAW. Nabi tengok, berubah muka Rasulullah SAW. Sedih tengok kawan ini. Nabi kata, ya Bilal, azan. Kebetulan waktu azan. Bila azan, selesai daripada salat, Nabi SAW berkhutbah. Nabi kata, ayuhan nas, dia baca panjang lah. Nabi kata, ya ayuhan nas, ittaqullah, tasaddaq. Nabi kita baca, Nabi kata sedekahlah. Sedekahlah kamu. Infaklah kamu. Nabi tak tunjuk ke orang miskin tu, kata ni baju carit lah. Cuma sahabat-sahabat yang ada tu nampaklah dia orang tu. Orang miskin ramai. Nabi kita buka tabung derma. Pada waktu itu, Masya Allah, Bilal letak kain. Buka bentang sini. Jadi orang mari campak. Ada yang bagi duit. Ada yang pergi rajulun tasaddaqa bidinar, tasaddaqa dirham, ada yang ambil baju dia campak kat situ, dan macam ada pergi ambil buah tamar buat mari sampai bertimbung. Dia punya orang panggil derma kilat. Derma kilat ni. Oh, nampak. Kemudian masya-Allah tabarakallah, kata di sahabat, tata ba'anna hatta ra'aitu qaumaini min ta'am wasiyah. Aku tengok dua timbunan pakaian, makanan. Apa jadi tuan-tuan? Ra'aitu wajha Rasulullah. Allahu Akbar. Tadi aku tengok muka Nabi sedih. Sekarang aku tengok muka Nabi ceria. Ya tala'la ka'annaha muzhibah. Macam muka Nabi itu bersinar. Senyum Nabi kita tengok. Dan Nabi kita respon. Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa dia hidupkan satu sunnah yang baik dalam Islam ini, iaitulah cara sedekah ni, tadilah bila Nabi sebut sedekah, ia bentang sini orang pun bagi derma kilat sampai dua kaum ini, dua timbunan makanan. Nabi kata siapa dia menghidupkan dalam Islam ni sunnah yang baik, apa jadi? Dia dapat pahala, dan pahala orang yang beri pahala. Oh, masya-Allah tabarak. Hadis ni sahih, akhrajahu Muslim. Maknanya kita sekarang ni kita cuba tafannun bagaimana cara nak collect derma untuk menyampaikan kepada orang miskin. Tak ada masalah, tapi biar telus. Setengah orang ni pergi buat masjid surau kecil-kecil, dah. Dia isytihar, kita buka tahfiz ini.
tabung besar-besar, dapat beratus-ratus ribu. Pergi tengok mana ada orang tahfiz, ada budak 2 orang. Ini jadi penderma, dia nak derma juga pastikan tempat yang kita nak salurkan itu biar betul, biar tepat. Kadang-kadang kita begitu timbun di tempat yang sudah tertimbun dia punya bantuan. Jadi banyak masalah. Saya tak kata tahfiz lah, semua tempat lah. Kecil hati pula kawan-kawan sama kita, kan? Baiklah, maknanya cara nak derma tu boleh tak, asas sedekah tu ada. Bukan buat bid'ah ni. Jangan guna hadis ni untuk bid'ah dalam ibadat, tidak. Cuma sedekah tu ada tapi cara. Sekarang ni cara kita melalui online, melalui tabung, melalui tadi kotak-kotak dia panggil raga apa ni, bakul makanan, bayar 50 kami isi, kami akan hantar. Boleh je. Kat tuan kalau di Mekah tu kan, di restoran dia tu dia siap. Kamu infak, kami bagi. Jadi kita kata, saya nak 100 bungkus makanan. Bagi 1000. Dia buat sebungkus makanan, dia pun bawa pergi bagi kepada jemaah haji, jemaah umrah. Baik, senang, alhamdulillah. Baik, soalan kita yang keberapa ni? Yang ke-8. Minta ustaz terangkan cara pengiraan zakat emas. Zakat emas ni zakat yang kontroversi. Sebab khilaf ulama tu kuat. Ada ulama kata, majoriti ulama kata zakat huliyil mar'ah. Apa makna huli? Zakat perhiasan itu, emas dengan perak, ada yang mengatakan tak wajib zakat. Ulama Hanafi kata wajib. Dalil dia pun khilaf ulama tentang kesahihan hadis. Jadi ulama sekarang ni ramai yang memilih pandangan mengatakan hadis yang Nabi kita pegang emas tu, Nabi kata membayar zakat tidak? Tak bayar. Nabi kata ni kamu pakai api neraka ni. Maka para ulama mengatakan pandangan mazhab Hanafi itu agak kuat hujah dia. Maka langkah berhati-hati, langkah ihtiyat, langkah selamat, bayarlah zakat perhiasan. Saya daripada belajar Madinah dulu sampai hari ini saya berpegang dengan zakatul huli. Kita keluar tu dia panggil ihtiyati. Langkah lebih selamat untuk dunia dan akhirat kita. Saya tak berani juga nak kata wajib 100% sebab ramai ulama yang kata tidak wajib. Cuma bagaimana nak kira agak sukar bagi saya di sini. Sebab setiap negeri ada cara dia. Ada kata uruf, pakar banyak ni tak kena. Berapa gram tak kena. Jadi kita payah. Ada negeri kata lah zakat ni emas 85 gram wajib zakat. Tak kira lah al-huli ke tak huli. Jadi tuan-tuan kena ingatlah. Kalau kita nak bayar zakat, kita pilih pandangan ihtiyat tadi. Bagi saya, tak usah duk cari uruh-uruh lah. Ambil je cukup 85 gram, pergilah. Timbang di kedai emas, tak masuk permata. Kalau motor dia besar gini, emasnya kecil, mungkin lepas ke. Tak sampai 85 gram. Maka kita bayar. Itu lebih baik, lebih selamat daripada duduk apa? Duduk khilaf sana sini. Oh, negeri ni banyak ni. Negeri ni banyak ni. Negeri banyak ni. Hati kita banyak mana nak? Hati kita ambil yang asal, itu lebih baik. Wallahu alam. Untuk ni saya tak boleh nak jawab. Puan yang bertanya boleh direct ke telefon ke pejabat zakat negeri masing-masing, tanya dia berapa negeri saya. Kalau tanya Abu Anas yang tak ada pejabat zakat ni, yang tak ada pejabat, tak ada apa ni, tak ada jawatan ni, kita kata kalau kita terima ada zakat, kena zakat huli tu kena bayar zakat walaupun secara ihtiyat, ambil yang asal lah 85 gram ke atas sudah kena. Wallahu alam. Soalan yang seterusnya. Nak mula kita pelaju sikit soalan. Bolehkah kita tukarkan sesuatu barang kita nazar itu dengan barang lain? Contohnya nazar nak sedekah makanan pulut, kita pergi tukar dengan roti. Boleh tak boleh? Jadi kata di para ulama, nazar ketaatan iza kan nazr. Nazar nak melakukan taatan, beri makan kepada orang ke apa benda, la yajuzu taghyiruhu ma damal wafa bi alal wajhil manzur mumkinan. Tak boleh kita tukar kecuali kita tak boleh nak buat benda tu. Apa salahnya daripada pulut kepada nasi kepada pulut, daripada ayam kepada daging, sedangkan benda tu ada, boleh je bagi. Kecuali awak menazar benda pelik. Aku nazar nak bagi daging rusa.
Usa tak boleh tangkap sekarang ni. Jadi apa pun nak buat? Tukar pada lagi lembu. Dekat-dekat. Itu dia panggil. Kalau boleh di apa? Boleh dilaksanakan, tak payah, jangan ditukar. Kecuali benda maksiat tak payah. Dia bernazar, kalau anak dia dapat sekian-sekian, nak pergi berjalan kaki ke Putrajaya. Kita kata naik bas lah. Tak berjalan kaki. Bukannya ibadat tu. Jalan kaki. Isu yang ke-10, kelebihan baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Allah akan bina sebuah rumah di syurga untuknya. Adakah hadis ini sahih? Jadi menarik sekarang ni jemaah-jemaah kita duk cari hadis untuk beramal. Yang pertama sekali, para pelajar, Suratul Ikhlas ini di antara surah yang besar kedudukannya. Besar kelebihan dia. Dalam hadis kata apa? Innaha ta'dil sulusal Quran. Baca surah Fatihah, surah Ikhlas ni 1/3 Quran. Baca 3 kali, kita dapat pahala khatam kan. Pahala je, tapi tak khatam. Jangan pula salah kira. Maknanya surahnya sangat besar. Nabi sentiasa baca. Dalam solat sunat dia baca. Dalam solat witir baca. Cuma hadis ni. Ada hadis, kata ada. Tengok hadis ni. Man qara'a surat al-Ikhlas. Siapa dia baca surah Ikhlas sehingga khatam dia 10 kali, Allah Ta'ala bina sebuah malaikat dalam syurga. Umar kata apa? Izan astaghfir. Kalau macam tu saya nak banyak. Nabi kata bolehlah. Cuma kata di ulama, isnad dia ni dhaif. Sanad dia lemah. Sanad lemah. Kilahuma dhaif. Jadi hadis ni lemah lah tuan-tuan. Bukan sekat lemah, ada kata rawi dia terlalu lemah. Maka hadis dia tu dia panggil dhaifun jiddan. Terlalu lemah sangat. Habis baca je lah keluar Allah tu. Banyak kelebihan lain. Jangan duduk amalnya 10 kali. Kita baca pagi 3 kali, petang 3 kali, nak tidur. Semua kita baca. Kita kata Alhamdulillah. Hadis sahih. Cuma pahala yang 10 kali tu dhaif jiddan. Wallahu alam. Ada lagi soalan dia. Siapa memenuhi saf kosong? Soalan yang ke-11. Siapa dia pergi penuhkan saf kosong depan? Allah akan bina sebuah syurga, sebuah mahliga dalam syurga, bina untuknya dan mengangkat satu darjat. Macam mana pula hadis ni? Hadis ni menarik tuan-tuan. Hadis ni dalam Ibnu Majah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna as-sufuf. Alladzina yasiluna as-sufuf. Allah dan malaikat memberi rahmat kepada orang yasiluna as-sufuf, sambung saf. Kalau saf tak penuh, kita sambung. Wa man sadda furjatan. Siapa dia pergi penuhkan tempat kosong dalam saf, rafa'ahu Allah bi darjah. Allah Taala angkat satu darjat. Kata di muhakkik kitab ini dalam Sahih Ibnu Majah, dia kata hadisun sahih. Hadis ni sahih. Jadi saya kata hadis ni sahih. Yang tak sahihnya apa? Amalan awak tu tak sahih. Sebab dia tengok tempat kosong tak naik. Saya berjuang tentang sah ni sudah lama tuan-tuan. Nak suruh sah kita ni penuh, sah kita ni sama, payah. Dia main bagi tolak. Sila. Macam dia tu pahala banyak. Kadang-kadang saya tanya Pak Cik ni banyak ke pahala? Tak naik bila orang suruh naik atas. Kesipuan lah dia malu. Tapi kita cakap slow-slow lah. Jangan marah dia pula kan. Baiklah. Hadis ni sahih. Teruskan beramal. Jangan tak amal. Pergi penuh sah depan. Soalan yang ke-12. Sunatkah bagi kita angkat tangan takbir ketika bangun dari tasyahud awal? Naam. Bila bangun tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga, sunat kita angkat takbir. Allahu Akbar. Itu dia panggil 4 tempat. 4 tempat kita sunat angkat tangan. Ketika takbiratul ihram, ketika nak turun rukuk, ketika i'tidal, dan ketika bangkit ke rakaat yang ketiga lepas tasyahud awal. Soalan dianya, kalau orang masbuk macam mana? Bangun daripada tasyahud sekiranya masbuk dalam solat fardu maghrib. Contohnya kita mari tasyahud. Rakaat yang kedua imam, rakaat yang pertama kita. Kena angkat tangan ke tidak? Menarik juga ni.
Jawab di para ulama dalam kitab yang saya baca ini, dia kata apa? Iza qama al-imam min at-tashahhud al-awwal masyru'. Kita juga angkat tangan ikut imam. Imam angkat tangan, kita angkat tangan. Walaupun kita rakaat yang pertama, imam rakaat yang kedua. Dalam kitab yang saya baca malam Khamis tu, kitab Fathul Mu'in, syarah dia nama I'anatul Talibin, dia kata yarfa'u yadi. Dia angkat tangan dia. Yakni yarfa al-masbuq nadban. Orang yang masbuq dia angkat tangan juga sunat inda qiyamil imam min tashahhudihil awal taba'an fi zalik. Ini jelas nas. Dia kata imam angkat tangan, kita kena angkat tangan juga ikut pergerakan imam. Wallahu alam, insya-Allah terjawablah soalan sahabat kita tadi. Mana kena angkat tangan. Yang tak angkat tangan tu masalah. Yang ke-13, Allah suruh kita baca Quran mula dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa dalam Quran Tuhan tak suruh, tak tulis? Jadi para jemaah sekalian, itu dari sudut adat. Adat baca Quran kena baca ta'awuz. Tapi dari sudut nak tulis di mushaf tak boleh masuk. Mushaf ni satu kitab yang khas. Jangan dimasukkan perkara lain. Sebab itulah Fatihah ada bismillah. Surah lain ada bismillah, tapi bismillah di surah lain tak ada nombor. Cuma kita boleh tulis sebab mushaful zaman sahabat tulis dulu, itu yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ta'awuz tidak ditulis kerana semua dia dibaca. Oi, ada lagi benda lain. Naam. Kita nak baca Quran, sunat kita berwuduk kan? Sunat. Kenapa tak tulis wuduk depan tu? Al-wudu' a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia panggil benda tu tauqifi. Tak boleh dimasuk sesuka hati. Wallahu alam. Yang ke-14, soalan 4. Apakah ada saranan sunnah dari Nabi SAW bagi mengarahkan umat Islam ni supaya berjubah dan berserban? Kita kata tidak ada. Tidak ada. Cuma sabata fis sunnah. Sunnah, kita nak kata ini sunnah kena pakai jubah dengan serban ni sebab nak, kita kata tak ada arahan daripada Nabi. Hadis pakai serban ada, tapi khilaf ulama tentang kesahihannya. Ada kata hadis yang berlebihan pakai serban dan solat itu tidak kuat. Saya tak nak masuklah dalam perbincangan panjang. Cuma nak sebut di sini sabata fis sunnah, yang sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisal imamah. Sabit banyak hadis menunjukkan Nabi pakai serban. Nabi pakai jubah. Jadi kalau kita kata aku pakai serban ni, pakai jubah ikut pakaian Nabi, insya-Allah kita boleh pahala dengan sebab iqtida bin Nabi. Tapi nak cari pahala khas sampai dia pakai jubah, dia boleh pahala sekian-sekian, tidak ada. Sampai dia pakai serban boleh pahala sekian-sekian, ada hadis. Cuma hadis itu khilaf ulama tentang sahih ke tak sahih. Ada kata hadis itu dhaif. Jadi kita sukalah kita nak tetapkan satu-satu sunnah itu mesti kena ada hadis daripada Nabi SAW. Tapi kalau kita kata aku pakai jubah, pakai serban kerana gaya Nabi pakai, insya-Allah yujar bil iqtida. Wallahu alam. Jadi masalah ini jangan duduk keras sangatlah. Ni kadang-kadang kita ni duk ambil bila orang tak pakai serban kita hina dia, kita jubah pakai jubah lah. Orang yang tak pakai serban pun jangan duk perli-perli pada orang pakai serban. Saya dua-dua saya pakai. Serban pakai, jubah pakai. Alhamdulillah kita harmonikan masyarakat bahawa saya nak pakai. Sebab apa saya nak pakai? Nabi pakai. Tengok orang pakai kot yang kata ni Yahudi ni pakai kot lah. Sebab itu ulama mengatakan pakaian ini ada ke ibadat? Pakaian sesuatu itu ada ke ibadat? Ramai ulama mengatakan, dia kata al-libasu i'adah, kecuali ada hadis yang menyetapkan baru jadi ibadat. Jadi oleh kerana pakaian itu dipakai oleh semua, tuan-tuan tengok dalam cerita Arab, cerita Nabi yang dilakonkan oleh orang, Nabi pakai serban, geng sebelah Abu Jahal pakai tak pakai? Pakai juga. Maksudnya dia panggil adat pada tu orang pakai macam tu. Tapi bagi kita orang Islam, bagaimana kita nak upkan supaya dapat pahala? Kita kata aku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bagaimana adab bangun tidur menurut sunnah?
Kan, dia kata dia tengok dalam kitab perisai Muslim ni, dalam kitab perisai Muslim ni berbagai-bagai ada. Nabi kita, hadis Ibnu Abbas yang dia tidur di rumah makcik dia tu. Rumah siapa? Rumah Maimunah. Nabi kita tidur, bila Nabi sedar daripada tidur, Nabi kita ja'ala yamsah an-naum. Dia gosok mata dia dulu, hilang dia punya kesan tidur tu. Kamu Nabi baca 10 ayat terakhir. Ada hadis lain Nabi kita bangun tidur dia baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Jadi soalan ni kata saya nak minta penjelasan lah yang mana satu adab sebenarnya. Jadi kita kata ana pun tengok dalam hadis tu pelbagai. Tak ada hadis yang 1, 2 sampai 10 tak ada. Jadi kita kata eloknya kita tengok keadaan. Kalau kita bangun, kita baca dulu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kita gosok mata kita dulu. Masa tu pula kita emergency dah nak buang air, pergi buang dulu. Nanti bangun sudah tu baru kita baca inna fi khalqis samawati. Jadi setakat yang saya nampak wallahu alam, kalau tuan-tuan jumpa ada ulama yang susun 1, 2 sampai 10 nas, kita akan terima. Tapi setakat yang kita duduk intai-intai tengok dalam kitab tu tak ada susunan yang spesifik. Tapi Nabi baca doa. Dia sapu mata. Sebab tu saya keluar satu poster, ada orang komen, yang mana satu betul ni ustaz? Kata betul belaka. Yang penting kamu buat semua hadis-hadis yang menunjukkan cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun tidur tu kita buat. Kalau pagi ni mungkin kita buat 3, esok yang 3 yang lain. Kalau boleh buat semua lagi baik. Kita bangun awal contohnya, ada masa nak baca doa bangun tidur. Nak gosok mata kita. Baca ayat 10 hari. Inna fi khalqis samawati wal. Kamu ni baca lagi apalah. Terbaik. Wallahu alam, kita kata ini ada keluasan lah dalam masalah ini. Tuan-tuan bangun nak cepat contohnya. Bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana sambil kita berlari ke tandas. Boleh je. Insya-Allah. Dia panggil ada keluasannya dalam masalah ini. Tuan-tuan tengok di Facebook kita tu ada poster adab bangun tidur. Tengok situ. Susunan dia tak semesti macam tu lah. Macam supaya sama juga orang tanya zikir lepas solat. Ni zikir lepas solat ni mesti tersusun ke boleh tak susun? Ni zikir lepas solat. Saya kata yang betul-betul tersusun kita kena mula dengan hadis Sauban. Sauban kata radhiyallahu anhu, Sauban ni pembantu Nabi. Dekatlah dia dengan Rasulullah, rapat. Dia kata Nabi bila selepas solat Nabi kita mula dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta'ala ikram. Kemudian bacaan yang lain tu anak rasa boleh kalau nak tukar tidak jadi masalah insya-Allah. Cuma maghrib dengan subuh tu eloknya kita kekal duduk. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah tu. Kekal dulu baru kita pergi. Menarik tuan-tuan. InsyaAllah terjawab banyak soalan. Yang tak ditanya pun kita jawab juga sebab benda tu kadang-kadang dia jadi macam keliru. Macam lah. Nak kata keliru sangat tak juga. Mana lagi? Soalan yang seterusnya, soalan yang ke-16. Saya akan ambil sampai 20 je insya-Allah. Yang lebih-lebih tu tengok dalam YouTube kita banyak dah video-video pendek. Cari dalam YouTube dia tulis halaqah ilmu dalam playlist video pendek fiqh. Itu banyak jawapan kat situ insya-Allah. Soalan yang ke-16, adakah doa bangun tidur boleh juga kita baca kalau tidur siang hari? Menarik juga soalan ni. Saya tengok azkarun naum biasanya dibaca waktu tidur malam. Waktu siang boleh tak boleh? Jadi kita tengok pandangan ulama mengatakan tidak ada kesalahan untuk kita baca juga yang penting kita tidur. Sebab Nabi bangun dari tidur. Kata sahabat, dia baca macam ni. Cuma tidur Nabi itu maksudnya tidur malam lah. Dia tak sebut qailulah. Kalau tidur siang, dia kata bila Nabi sedar daripada qailulah, tapi dia kata iza staiqaza min naumihi. Biasanya kalau sebut macam tu dia pergi kepada malam. Tapi para ulama mengatakan la haraja, tidak salah kalau kita nak baca juga pada siang. Lebih-lebih lagi zaman kita ni kadang-kadang orang yang orang yang tidur siang lebih panjang daripada tidur malam. Wallahu alam.
Soalan yang ke-17. Saya ingin bertanya, jika ada pegawai, doktor yang merawat pesakit, ataupun pegawai apa saja yang beri bantuan kepada orang, dia post gambar di Facebook sedangkan gambar dia tu tak tutup aurat. Gambar doktor ke, gambar pegawai ke, gambar cikgu ke, tak tutup aurat. Adakah haram hukumnya atau harus? Sebab dia nak merawat orang, dia tak tutup aurat. La, merawat tu satu kes, tutup aurat tu satu kes. Jadi kita yang kadang-kadang sukar bagi saya lah. Bila kita nak post satu-satu benda, berita, pembaca berita tu tak tutup aurat. Saya kalau boleh kita minta admin, kalau boleh cut dulu, potong dulu hak pemberita tu, ambil berita saja. Pembaca berita tak darurat kita tengok. Yang kita nak daruratnya kita tengok berita tu, berita orang yang kita nak publishkan itu. Jadi kita hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duk sebar semua dalam Facebook kita gambar-gambar orang yang tak tutup aurat, seolah-olah kita share aurat orang. Ini bahaya sekali ni. Payah kita ni. Kadang-kadang zaman kita hari ni payah. Orang tak tutup aurat, dia relax ya, kita pula yang menyebarkan itu. Macam masalah. Baik, yang ke-18. Saya suka baca Quran mengikut audio. Sama ada dengan pen baca Quran kan? Pen ataupun kita buka YouTube ni kita dengar baca. Dia kata kalau ikut saya agak lancar, tapi kalau tak ikut tersangkut-sangkut. Bolehkah saya buat demikian? Boleh. Mana kita buka Quran, video ataupun kaset ataupun ni MP3 kita sekarang sudah ada ni, pen ni baca Quran ni, kita ikut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikutlah, tak apa. InsyaAllah boleh pahala. Tapi kita baca sekali, jangan dengar saja. Kalau dengar dia boleh pahala dengar. Orang tak kata aku baca Quran hari ni, kita dengar lah, tak baca itu, dengar Quran. Yang bacanya mulut kita kena ikut dia sampai sudah. Soalan yang ke-19, apakah benar orang hafal Quran kemudian dia lupa maka dia dapat dosa dan kena azab? Saya sejak PKP, dengar ni. Saya nak bagi motivasi kepada tuan-tuan ni, soalan sahabat kita ni. Dia kata sejak PKP dah masuk 2 tahun ni, alhamdulillah saya dah hafal 1 juzuk Quran. Susah ustaz nak hafal, kita umur dah 50 lebih ni. Tapi dengan masa tak gimana ni, saya hafal Quran 1 juzuk dia sudah khatam. Kita kata teruskan puan ke tuan. Tiba-tiba dapat video, ada ustaz kata dosa besar, kena azab besar, siapa hafal Quran dia lupa. Saya pun takut lah. Allahu Akbar. Ini masalah kita tak bagi penjelasan supaya jelas. Sebab itulah saya tak suka orang nak kerak di video saya ke, video orang lain, ustaz lain ke, admin. Kalau nak cut video, nak potong video, kena ambil biar habis penjelasan. Kalau tidak orang keliru. Ni banyak ni video TikTok ni, mengelirukan orang. Jadi tuan-tuan kalau kena 2 video dia keliru, jangan dengar yang lain. Mengelirukan orang. Susah kita. Saya je tak sebut nama orang. Sebut nama orang itu bukan mazhab kita. Jadi tuan-tuan cari sendirilah video mana tu. Jadi video dia ni, siapa hafal Quran lupa dosa besar. Memang ada pandangan ulama yang menyebut tentang berdosa orang yang hafal Quran dia lupa. Cuma hadis yang kata lupa berdosa itu, hadis itu ulama kata tidak sahih. Baik. Kemudian dijelaskan oleh para ulama sebab lupa tu kenapa? Ada kata lupa nak beramal. Dia tak beramal dengan Quran, dia hafal saja. Orang ni yang kena dosa besar. Tengok, mula dah. Penjelasan tu mula panjang. Ada yang mengatakan dia tak hafal Quran sebab dia lara. Dia hafal Quran tapi dia pergi buat maksiat sehingga Quran tu lupa, lari daripada diri dia. Ini kita bimbang ni. Anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar-pelajar yang hafal Quran, kemudian duduk main dengan video-video, duduk tayang bini dalam grup lah macam-macam. Ni bahaya ni. Perbuatan-perbuatan ni boleh jadi akan hilang Quran tu dengan sebab lara dia. Kata itu yang berdosa. Tapi kalau kita hafal Quran, kemudian zakirah kita, ingatan kita jadi lemah, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau tidak, tak boleh hafal Quran lah kita. Sebab itu di kalangan sahabat juga ada yang hafal Quran dan ada yang lupa.
Tak ada pula orang kata, jangan hafal Quran takut berdosa. Jadi itu semua tapi ni wajib kena tutup semua kalau macam ni. Sebab kita tak tahu siapa yang akan hafal Quran. Jadi kita hafal dulu. Siapa yang boleh istiqamah, dia hafiz. Siapa yang dia hafal Quran, dia khatam Quran, dia tak istiqamah, dia tak boleh nak baca dengan penuh, kita kata al-habis bukan al-hafiz. Kenapa pula? Al-habis mana dia dah habis dah khatam Quran, hafalan sekali lalu. Tapi dia tidak al-hafiz sebab dia tak boleh baca daripada awal sampai akhir. Yang dia tulis nama al-hafiz kat belakang tu bagi saya sangat kurang selesa. Macam kita declare kita ni orang yang betul-betul solid ingat Quran. Cuba tebuk nak tengok hafiz ke habis. Ustaz-ustaz kita yang al-hafiz tak payah tulis lah. Sebab itulah kalau orang yang saya boleh bagi nasihat dia tulis nama al-hafiz kat belakang, saya kata buang. Kalau al-habis tulis tak apa. Dia pernah khatam Quran, hafal. Tapi hafiz belum tentu. Nak tanya hafiz tak habis, tebuk 2-3 surah tengok. Kalau boleh baca al-hafiz, kalau tidak jadi al-habis. Minta maaf lah. Saya tak suka tulis gelaran-gelaran ni, susah sangat. Tapi lebih lagi gelaran yang menunjukkan kita tu dia panggil tazkiyatun nafsi. Dia sendiri dia tulis nama dia Muhammad bin Abdullah bin Al-Hafiz. Ini dia kata bab tazkiyatun nafsi. Payah kita. Tu kadang-kadang Abu Anas tulis juga diat kat depan tu. Diat tu CJ mengaji ya, CJ sekolah, CJ universiti lain. Tapi Al-Hafiz ni dia ada satu acuan lain. Kita kena test. Wallahu alam. Itu pandangan saya. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, tuan-tuan jangan ambil. Soalan yang terakhir. Kepada saudara kita tadi, teruskan hafal Quran terus. Jangan takut dengan TikTok ataupun jangan takut dengan kata-kata orang. Wallahu alam. Soalan yang ke-20 yang terakhir ni. Mengapa Allah tidak pelihara kitab Zabur, Injil, Taurat yang diturunkan kepada Nabi dulu tidak sebagaimana Allah pelihara Al-Quran? Menarik juga ni. Soalan-soalan macam ni menarik sebab kita pun nak fikir juga kan. Kenapa? Semua kitab tu dari langit. Tapi kenapa Tuhan tak jaga dia sebagaimana Tuhan jaga Al-Quran? Jawab dianya macam-macam jawapan saya tengok. Saya nak jawab pendek je. Jawapan yang pertama, tuan-tuan atau tuan ke puan yang tanya ni, tulis surah Al-Ma'idah ayat 44. Surah Al-Ma'idah ayat 44 Tuhan kata apa? Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bimastuhfizu min kitabillah. Naknya bimastuhfizu. Jadi Tuhan kata aku turunkan Taurat ini supaya menjadi petunjuk, hudan, menjadi hukum dan sebagainya. Dan Ar-Rabbaniyun, ulama-ulama dia tu bimastuhfizu, mereka yang jaga kitab. Ulama dia tu jaga kitab. Mu jaga sendiri kitab. Tuhan nak tengok jujur tak jujur puak-puak ni. Jujur ke tak jujur puak mana? Puak-puak ahlul kitab ni. Tapi berbeza dengan Al-Quran. Allah jawab awal lagi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafiz. Aku turunkan Quran dan aku jaga Quran. Sebab apa? Nabi dulu dia bersifat sementara. Waktu dia hidup, kitab dia berjalan, syariat dia berjalan. Dan dia ada mukjizat lain. Nabi Musa, Taurat ada tongkat, ada tangan. Bila Nabi Musa wafat, mari Nabi lain pula, iaitu Nabi Isa. Ada pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bermakna kitab dia tu sementara. Bila mari kitab lain, dia sudah tidak valid lagi untuk diamalkan undang-undang dia tu, kerana mu kena pakai. Macam kita hari ni, bila mari Quran, Injil, Zabur, Taurat itu sudah dibatalkan, penggunaan dia kena ikut Quran. Maka Tuhan jaga Quran sampai kiamat, tak ada siapa boleh ubah, tak, sebab dia bersifat berterusan, berbeza dengan kitab lain. Panjang lagi jawapan sampai saya ringkaskan kerana masa kita sangat terhad. Jadi itu dah perbezaan yang ketara sangat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pelajar sekalian.
kita tamatkan bicara kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.